Kawan kita ni nama Ali, dia datang ke klinik kesihatan Kepala Batas mengadu sakit yang amat sangat di bahagian ibu jari kaki kanan. Tu dia nampak bengkak tu dia. Menyebabkan dia terpaksa ambil cuti 2 hari dan dia tak mampu berjalan dengan betul sebab apa? Tak boleh pakai kasut. Tuan-tuan pun nampak kaki dia lagu mana. Besar, benda ni besar. Tiba-tiba dia main lagu tu. Bukan ada jatuh, bukan ada apa. Mangkit-mangkit pagi, tiba-tiba dia bengkak. Nak pergi sembahyang subuh, tak boleh nak berjalan satu macam. Terus tak boleh. Dia jadi tak boleh pergi kerja, tak boleh pakai slipper pun kadang-kadang tak boleh. Nak letak kaki pun tak boleh. Tiba-tiba main punya. Dia main secara terkejut. Selalunya bila main ke doktor nak tengok punca ni apa. Sama ada benda ni bersifat trauma kecederaan ke. Maksud dia apa? Semalam main badminton, lompat, landing tak kena. Mungkin faktor kecederaan sebab impact. Ataupun jatuh tangga ke. Ataupun kena apa-apa ke. Dia kata tak ada apa, mangkit-mangkit tidur. Cerita dia baru start bila mangkit tidur. Tak ada cedera apa. Apa-apa berkaitan dengan trauma, kita boleh rule out. Mungkin infection. Infection ni apa? Jangkitan kuman. Ada belah kita terkerat apa-apa, terbelah sikit mana-mana, kuman masuk, dia attack, kita bengkak. Mungkin ke sebab tu? Tengok-tengok, tak ada kerat apa, semua elok. Merah saja. Jadi kita kena tengok. Mungkin juga benda ni, dia panggil sistemik. Bengkak tang kaki, tang sikit, dia bengkak tang sikit. Mungkin macam rheumatoid arthritis. Dia ada benda-benda ni. Jadi doktor kan decide. Doktor kena buat keputusan, sebenarnya bengkak kaki kanan ni, ibu jari kaki kanan ni sebab apa? Kebanyakan kes, saya sebut benda ni sebab apa? Jangan terus anggap benda ni gout. Sebab dia mungkin jadi benda lain juga. Jangan anggap simple gout, pergi makan ubat farmasi, kata ni gout. Tak. Dia boleh jadi benda lain juga. Jadi jangan terlalu simple minded. Sasa ibu jari bengkak je, sasa nampak bengkak terkejut, gout. No. Kadang-kadang dia boleh jadi SLE, dia panggil systemic lupus. Ataupun dia boleh jadi rheumatoid arthritis. Benda lain boleh jadi. Jadi kena pergi jumpa doktor, make sure confirm. Bila doktor kata ni gout, okey, cerita dia gout. Gout ni cerita macam mana? Gout adalah inflammation, radang yang berlaku pada joint. Tak semestinya berlaku pada ibu jari kaki. Dia boleh jadi kat siku, dia boleh jadi jari macam-macam tempat. Ni kat telinga pun dia boleh jadi. Terkejut tempat pun telinga pun dia boleh jadi. Bila terlampau banyak uric acid, dia pergi cari tempat nak pergi duduk. Uric acid deposition, dia panggil. Badan kita ni, apa yang kita makan akan diproses. Cerita dia. Makan kayu, dia proses kayu. Makan batu, dia proses batu. Kita makan apa diproses, kemudian akan diserap dalam darah kita. Bila diserap dalam darah, benda itulah yang akan mengalir satu badan. Gout ni puncanya adalah kerana uric acid yang tinggi. Kandungan uric acid yang tinggi ni datang daripada mana pula dah? Dia mai daripada satu bahan protein breakdown namanya purin. Yang purin ni mai daripada mana? Makanan. Jadi uric acid, kita tak boleh makan ni, pergi beli kat kedai uric acid dalam sekilo, tak boleh. Kita nak pergi beli uric acid, ambil dalam satu botol uric acid, tak ada. Uric acid ni dia adalah produk daripada breakdown purin. Purin ni makanan, banyak makanan yang ada purin. Jadi ada makanan yang banyak purin kita makan, uric acid dalam darah kita naik. Bila uric acid dalam darah kita naik, dia pergi mana? Dia akan pergi kepada joint-joint kita. Yang tu dia pergi kepada joint-joint kita. Contohnya dia pergi kat ni. Dan masa time learning hujan, sejuk sikit, kita bukan winter, sejuk je kan. Sejuk sikit, dia masa tu dia akan deposit. Sebab apa yang tengah malam, kita kata bangun pagi ni mai. Waktu malam, kaki kita ni dia sejuk sedikit. Dia akan pergi kat kawasan yang sejuk dalam badan kita dan dia pergi dump tu. Dia pergi uric acid deposition dia panggil. Sebab tu dia selalunya berlaku di hujung kaki, di ibu jari kaki, sebab itu paling jauh dengan jantung. Dia paling sejuk sikit. Pum, dia pergi duduk tang tu. Dia pergi duduk tang tu, maka pada ketika tu dia form apa? Dia form toffee. Yakni kristal macam garam. Dia form garam. Bila form garam-garam tu, badan kita dia akan kata apa? Garam ni adalah benda asing. Benda yang kita tak, benda asing, dia akan attack garam tu. Jadi badan kita yang pi attack garam tu yang menyebabkan berlakunya bengkak. Itulah gout. Kita makan, uric acid naik. Uric acid naik, dia akan pi kepada hujung-hujung, dia pi letak dam. Dia letak dam uric acid dekat hujung-hujung, dia akan form garam, panggil toffee. Garam-garam tu badan akan detect. Oh, ini main mana garam ni? Dia akan attack garam tu. Bila dia attack, berlakulah radang, bengkak. Itu yang berlaku. Sebab tu kita tak duduk malam bangkit-bangkit. Ui, sakit satu macam ni. Tengah malam tu badan duk buat kerja. Rupanya badan duk buat kerja, kita bila bangkit baru kita tahu sedang sakit.
Sebab tu stages dia ada lebih kurang 4 stages. Kita kena tengok. Setengah orang ni uric acid dalam darah dia tinggi. Macam mana kita nak tahu? Pergi ambil darah. Cek darah, klinik kesihatan, doktor saya nak pergi cek darah kita, buat saringan. Doktor tolong buat sekali cek, nak tengok uric acid. Doktor akan cek uric acid. Jadi dia beritahu kita, oh uric acid kita ni lebih daripada kebiasaan. Menunjukkan apa? Kita ni berisiko dah. Berisiko. Sebab apa uric acid kita ni tinggi? Kita makan benda yang sama dengan isteri kita makan. Lebih kurang sama je. Kita pergi buat darah sama-sama, dia punya uric acid biasa, kita tinggi. Sebab apa ni? Sebab sistem yang buangkan uric acid ni bukan kita yang buat. Kita tak kontrol. Buah pinggang. Buah pinggang adalah tempat filtration, tempat membuang uric acid. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas makan benda-benda yang tinggi purin, saya tunjuk senarai dia, minum air sakan sikit. Sebab apa? Dia flush. Dia akan pergi toilet kerap sekali dengan uric acid keluar. Jadi bila kita makan kerang, makan apa ni benda-benda yang banyak uric acid ni, pergi minum air banyak supaya dia flush, keluar dalam toilet. Sebab apa? Tang tu tempat dia keluar. Filter. Tapi kita bila sejuk, kita tak minum air sangat. Kita makan kerang, makan seafood semua sekalian, minum air sikit je. Lepas tu kita tidur. Jadi dia build up, concentration of uric acid build up, dan dia nak buang, filtration tak boleh push sebab air tak banyak. Nak buang ni kena air banyak. Itu yang berlaku. Jadi siapa yang berisiko untuk mendapat gout ni? Lelaki berisiko daripada perempuan. Tapi perempuan lepas pada dia menopause, dia lebih kurang dengan lelaki. Lepas pada dia menopause. Lelaki yang banyaknya ni umur berapa? Umur 50 tahun. 30 tahun ke 50 tahun, oh ni time. Sebab apa? Geng ni jenis makan, jenis tom yum, sat lagi dia makan seafood, dia makan shell out. Oh ni geng umur time ni suka-suka ni. Sebab tu dia kena. Anak tak habis makan, semua lungguk dekat dia. Dia settlekan semua. Dia majlis bandaran, dia dapat uric acid. Tu cerita dia. Kemudian keluarga, sejarah keluarga ada gout. Mak dia ada gout, bapak dia ada gout. Menunjukkan apa? Filtration system kita tak apa cantik. Filtration, cara kita buang uric acid tak cantik. Sebab itu maksud faktor keturunan tu. Kemudian dia gemuk. Obesity, dia kita kata risiko. Dia ada sejarah perubatan, tekanan darah tinggi, diabetes, kencing. Bila ada masalah buah pinggang ni, lagi jam lah cerita dia. Sebab buah pinggang dia condemn, dia sangkut habis semua. Dan orang-orang tertentu selepas rawatan kanser dia akan matikan banyak sel. Bila sel breakdown mati ni, dia akan pergi uric acid dia banyak. Jadi rawatan dia adalah untuk kita tak makan makanan yang banyak purin. Kita kurangkan purin intake makanan. Saya kita bagi senarai. Kemudian ada kaedahnya kita makan ubat untuk kurangkan uric acid dalam darah kita. Bila kita makan benda ni, dia akan clearkan uric acid. Ataupun kita kena makan ubat bila kita kena attack, sakit. Jadi dia bantu anti radang. Dia bagi kontrolkan inflammation. Jadi ini cara kita nak rawat. Sama ada kita rawat kat punca dia. Punca dia tu makanan. Mesti kena tackle dekat makanan. Sebab apa? Kita yang makan. Bukan orang lain suruh makan, hang yang makan. Jadi kita kena kurangkan benda tu. Dan kita kena tahu benda apa yang kita boleh makan. Dan dia jangan ingat benda ni dia copy paste. Tak. Haji Hasbullah dia boleh makan benda ni, badan dia settle. Tapi kalau Abang Man makan, dia kena. Dia tak boleh. Dia punya sistem berbeza. Walaupun dia pun dua-dua orang ni ada gout, tapi sensitivity makanan berbeza-beza. Kawan ni makan kerang, no problem. Kawan ni makan kerang, main lima ya, kena. Sebab apa? Sensitivity berbeza-beza. Jangan ingat, oi tak apa, aku ni ada gout, 20 tahun makan kerang tak ada apa. Oh dia tak boleh nak buat kira macam tu. Sebab apa? Orang lain punya sistem berbeza. Dia tak boleh anggap copy paste macam tu je. Jadi apakah makanan yang tinggi purin, makanan yang sangat banyak purin ni daripada Kementerian Kesihatan? Saya tak reka. Sebab apa saya ambil Kementerian Kesihatan? Sebab orang bagi list ni tuan-tuan, tu dia punya banyak. Jangan makan umbangan. Lain kali orang gout kata apa? Tak boleh makan apa, aku minum air kosong je lah cerita dia. Sebab apa? Hang jangan makan benda tu. Hang jangan makan benda ni. Hang jangan makan benda tu. Tu dia sampai tak boleh nak makan apa. Dia semua makanan ni ada purin. Purin ni daripada protein breakdown daripada DNA memang akan ada. Tinggi rendah aja. Yang kita list ni benda yang tinggi. Sampai tak boleh makan ni, orang kira apa, dia jadi bebal. Contohnya telur ikan, tinggi purin. Telur ikan ni memang terkenal, tinggi purin. Sardin memang banyak purin kan. Memang kepoh-kepoh, ikan bilis, benda tu semua purin tu terlalu banyak. Jadi kurangkan sikit benda-benda ni. Bukan kita tak usah makan langsung.
Makan takat mana yang kita rasa kita boleh cope. Jadi boleh ambil list tu, no? Kerang, kepoh-kepoh and the gang ni, ikan bilis, kemudian sardin, telur ikan, kemudian internal organ. Internal organ. Contohnya hati, limpa. Semua tu internal organ. Yang tu dia banyak. Kemudian dia ada makanan juga yang membantu pula dah. Natural product, natural. Benda-benda kita kata apa? Bukan tablet. Dia bersifat apa? Makanan yang bagus. Jadi kita banyakkan pegagar, nenah, kunyit. Bukan kita pergi ambil kunyit pepok lagu tu. Bukan, dia pandai-pandai lah. Cili, halia, lemon. This is daripada Kementerian Kesihatan punya list. Proven untuk kurangkan uric acid ni. Dia bantu gout ni. Dia bantu cegah. Jadi kita banyakkan benda-benda ni. Kurangkan purin, kita cerita tadi. Jadi tuan-tuan makan banyak buah-buahan yang elok-elok. Telur ni okey kan. Benda-benda ni semua kita boleh jadikan sebagai panduan kepada kita. Jadi balik kepada cerita gout ni, salah dia salah siapa? Kita mau tengok cermin, kita tahu siapa salah. Kan? Sebab apa? Yang nganga mulut kita. Lepas pada kerongkongan ni kita tak boleh lah. Dia proses je. Kadang-kadang kita duduk teringin, boleh makan sikit, minum banyak-banyak. Allopurinol tu pun ada kan, dia kontrol. Dia ada banyak ubat. Saya nak bagi semua senarai ubat, sekali dia jadi orang tanya orang ni, dia pening. Tapi yang kena tahu, jangan bebankan buah pinggang kita. Yang tu mau duduk tahu. Jadi kena flush. Minum air untuk flush things. Gout ni satu ketika lu orang panggil apa? Ni penyakit orang kaya. Sebab apa orang kaya makan daging orang kaya je. Penyakit orang kaya orang panggil. Gout ni. Lah ni semua orang cerita dia.